ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian berkitab kita, iaitu kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan takwa itulah Allah meletakkan kita nanti di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita. Kalau tak silap saya berhenti di aqrabun nasi min darajatin nubuwah. Betul tak? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihadi, amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Rawahu Abu Naim. Hadis dhaif. Artinya, manusia yang terhampir kepada darjat anbiya itu ialah orang yang mempunyai ilmu dan orang yang perang sabil. Adapun orang yang mempunyai ilmu itu maka iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah. Adapun orang yang perang sabil itu maka iaitu perang mereka itu dengan segala pedang mereka akan kufar kerana meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah. Baik, kita sambung masih lagi di bahagian bab kelebihan menuntut ilmu.
Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu agama. Ilmu agama pula dia pecah banyak. Dan paling asas ada 3 sahaja, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak dapat tidak, setiap orang, baik lelaki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, sebelum dia meninggal dunia, wajib atas dia mempelajari 3 ilmu ni. Siapa yang tak pelajari 3 ilmu ni kemudian dia mati, maka kata Syekh Abdul Samad Al-Palembang di dalam kitabnya Hidayatus Salikin, dikhawatiri matinya sebagai mati orang yang fasik. Maksud mati fasik ni, mati orang buat dosa besar, sama taraf dengan matinya orang berzina, sama taraf mati dengan orang berjudi, sama taraf mati dengan orang minum arak. Walaupun masa hidup kat dunia dulu dia tak pernah minum arak setitik pun, tak pernah masuk dalam mulut dia. Dia tak pernah berzina pun, mata dia pun tak pernah tengok aurat perempuan, katalah contoh. Ataupun lagi dia memang tak pernah judi, tikar nombor ekor tak pernah pergi langsung, tak pernah langsung terniat hati nak pergi judi pun tak pernah. Cuma dia ni masa hidup dulu tak pernah langsung mengaji ilmu agama yang asas, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf, tak mengaji langsung. Maka mati dia setaraf dengan orang mati berzina, walau dia tak pernah berzina. Mati dia setaraf dengan mati orang berjudi, walau dia tak pernah berjudi. Mati dia setaraf dengan orang mati minum arak, walaupun tak setitik air arak pernah masuk ke dalam mulut dia. Jadi nak ceritanya, meninggalkan pengajian ilmu itu suatu dosa, dan bukan dosa kecil tapi dosa besar. Sebab apa? Sebab bila meninggalkan pengajian ilmu, maka dia mengekalkan dirinya dalam keadaan jahil. Dan ada pendapat ulama yang syadid, yang sedikit keras pandangan dia. Bagi orang yang jahil ilmu agama, dia kata setiap saat dia berdosa kepada Allah. Apa saja dia buat jadi dosa. Sebab dia buat apa pun semuanya tidak berlandaskan ilmu, tak ada kefahaman. Dia buat dalam keadaan jahil, tak erti apa. Jadi masyarakat kita hari ni yang jadi macam-macam, nak cacah merba sekarang ni, jadi kelang kelibut ni, punca dia satu bab je, satu sebab je punca dia. Punca dia jahil, tu je. Punca tak mengaji ilmu agama, tu je. Tu sebab Sajat pun berani cakap nak keluar agama. Sebab apa berani cakap nak cakap gitu? Sebab jahil. Orang kalau ada kefahaman agama tak berani nak cakap macam tu. Sebabkan jahil lah dia cakap kau suka. Zaman hari ni cakap kau suka. Dulu hina-hina hukum Islam ada orang, dia kata kalau nak makan sup tangan pergi Kelantan lah. Kenapa cakap gitu? Sebab tak kenal Tuhan, dia tak kenal hukum Allah. Kalau kenal tak berani cakap. Ini sebab punca dia kejahilan. Walaupun tengok hidup kita zaman sekarang ni semakin hebat berbanding zaman dulu, kan? Zaman dulu orang boleh pakai kereta ni orang kaya je. Zaman lah lebih daripada sebiji kereta tiap-tiap rumah. Maknanya teknologi kita macam makin hebat dah, kesenangan hidup makin hebat, tetapi kefahaman agama semakin kurang. Berapa ramai hari ni dia hidup dalam beragama tapi dia sendiri tak tahu apa tu agama. Kadang-kadang yang dah beribadat pun masih lagi jahil. Dia semayang tapi dia tak tahu apa tu semayang, apa tujuan semayang, untuk apa semayang. Ni kita nak masuk ni bulan Ramadan, dia tak tahu apa. Tengok orang lain puasa, dia puasa. Kita tanya, awak puasa? Mana boleh tak puasa, ni kata. Kau kata kafir pula. Kan kena tangkap dengan jabatan agama, masuk van jenazah lagi. Kau tahu ni dia. Jadi dia faham puasa sebab disuruh, diperintah saja. Tapi maqasid, tujuan, hikmah tak ada. Sebab apa? Sebab tak tahu apa-apa. Ikut aja. Tapi dia sendiri tak ada kefahaman dalam setiap amal ibadat yang dia buat.
Itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal, dan amal itu makmum kepada ilmu. Makna makmum ikut ilmu, amal mesti ikut ilmu. Tiba-tiba berapa ramai di antara kita yang beramal tetapi tak ada ilmu. Dah ikut siapa? Nak ikut siapa? Dikhawatiri ikut hawa nafsu ataupun iblis. Itu. Tak payah kata akhirat, tuan-tuan. Bab dunia pun mana ada orang terima kalau dia tak mengaji boleh kerja. Mana ada. Nah, kurang-kurang orang tanya SPM ada. Nak pegang jawatan ni, nak kerja kat office saya ni, dia kata mesti ada SPM. Boleh ke? Ilmu tak ada, belajar apa tak pernah, sekolah tak pergi. Tiba-tiba nak kerja, tak boleh. Tak payah kata jawatan besar, jawatan kecil pun tak boleh. Nah, jawatan gaji berapa sangat je, tak boleh. Sebab apa? Sebab perlu kepada ilmu. Mana ada nak jadi doktor, dia kata tak apalah, kerja dulu 10 tahun. Kerja doktor, jadi doktor kerja, dia kerja sebagai doktor 10 tahun tapi tak mengaji lagi. 10 tahun tu dia kerja jadi doktor. Habis 10 tahun baru dia pergi belajar. Belajar bidang medik, belajar bidang kedoktoran. Agak-agak 10 tahun yang awal tu apa jadi dengan orang? Berapa banyak dah mati di tangan dia. Sebab apa? Sebab dia ilmu tak ada tapi kerja. Maka hancur lebur kerja dia buat. Sebab ilmu tak ada. Itu bab dunia. Saya cerita tu bab dunia. Dunia pun tak boleh terima nak kata orang tu beramal dulu baru berilmu. Tak boleh terima. Dunia pun tolak. Kalau dunia pun tolak, dah akhirat lebih-lebih lagi. Kan? Hari ni berapa ramai orang beramal, beribadat tapi tak ada ilmu. Dah bila nak mengaji? Pencen. Nampak? Umur 60, 70 baru pergi masjid, surau. Baru nak nadah kitab, baru nak buka. Itu pun mujur bawa, kalau tak bawa tak tahu. Baru buka kitab, baru nak baca, oh ni rukun semayang. Padahal berapa puluh tahun dah semayang, tak tahu rukun semayang. Dan macam mana nak tahu sah tak sah ibadat? Yang tu yang hari ni kita jadi semayang ikut-ikut orang. Orang tahiyat akhir kepala sengit, dia pun kepala sengit. Dah sebab apa kepala sengit? Mana belajar kepala sengit? Mana ada dalam kitab fiqh sebut kepala sengit? Ada. Ikut siapa? Sebab ni dia tak ada kefahaman tapi dia ikut dan. Ya. Nak bagi salam sampai hangguk kepala, sampai campak kopiah ke depan. Siapa suruh hangguk? Mana kitab sebut yang kata hangguk? Ulama cuma sebut tengok tempat sujud, dia tak kata hangguk. Kan? Ni kadang-kadang. Lepas tu angkat takbir, angkat tangan ni pula 4 rakaat dia angkat. Nah, dari rakaat pertama nak naik rakaat kedua angkat tangan. 2 ke 3 tak apa dah, yang tu memang ada angkat tangan. 3 ke 4 pun angkat tangan juga. Sedangkan tempat angkat tangan ni pada rakaat kedua nak pergi ketiga. Ada tahiyat awal dan rakaat itu sujudnya kedua, berdirinya ketiga. Bila dia bangun baru ada angkat tangan. Ni habis tiap-tiap rakaat dia angkat tangan. Apa? Sebab tak mengaji. Dia ingat betul dah apa dia buat. Ada. Padahal dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia buat dulu baru nak mengaji, baru nak berilmu. Macam tadilah. Sebab tu saya cakap tadi, kalau doktor tu dia kerja dulu jadi doktor, lepas tu baru dia belajar bidang medik, habislah punah ranah masa dia kerja tu. Sebab dia tak ada ilmu tapi dia hentam buat. Sebab tu tak dapat tidak, kalau dunia pun disuruh belajar dulu, batu baru beramal, apatah lagi akhirat. Belajar bab dunia saja berapa tahun? Nak masuk tadika kan, lepas tu sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, situ saja dah dekat 11 tahun. Campur tadika tadi kat 12 tahun. Nah, tak habis lagi pergi sambung pula, tak puas lagi diploma pula. Kan, 3 tahun tambah lagi. Kan, tambah lagi degree pula 4 tahun, master 2 tahun, PhD setahun. Berlambak-lambak kurang-kurang kat 20 tahun nak ngaji bab dunia saja. Pada satu soalan pun tak ditanya dalam kubur, 20 tahun dia mengaji.
Tapi sungguh-sungguh sangat 20 tahun dia mengaji. Sebab nak boleh apa? Sebab nak boleh gaji pangkat besar, nak boleh grade gaji tinggi, nak boleh jawatan besar, nak boleh ke rumah besar, nak boleh kepada kereta hebat. Ni cita-cita dunia. Hubbud dunia ra'sun kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Sebab tu jadi punarana. Sebab tu hari ni kata Nabi, betul lah Nabi kata 1400 tahun dulu Nabi pernah sebut dah. Nabi kata fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada umat-umat aku di akhir zaman itu melainkan namanya saja Islam, tapi dia tak ada apa-apa. Bila Nabi sebut nama saja Islam, itu nak menunjukkan nama je Islam, dalaman tidak Islam. Kefahaman Islam tu tak ada. Nama dia Islam. Ahmad bin Kasim tengok IC, bahagian agama tulis Islam, tapi tanya apa tu Islam, apa tu iman, tak boleh. Sebab tu yang ni kita risau. Bila mahkamah tinggi dah meluluskan penggunaan kalimah Allah oleh golongan Kristian dalam kitab Bible dia, maka orang yang tak ada kefahaman tentang ilmu tauhid, kalau sekadar kenal Allah itu dengan nama, kalau kenal Allah itu sekadar dengan nama itu juga dipakai oleh orang Kristian. Dah nak beza tang mana? Kita pakai Allah, dia pun pakai Allah. Kalau kenal Allah dengan nama saja, alif lam lam ha atau a l l a h, tak selesai. Maka tak dapat. Tidak, bukan setakat kenal nama, kena kenal sifat-sifatnya. Tu membawa kepada mengaji ilmu tauhid. Sifat 20. Tapi berapa ramai sangat mengaji? Tak? Ni bulan Syakban, nak masuk lagi Ramadan. Lepas Ramadan raya, andai katalah kerajaan dah benarkan boleh rentah negeri, pakat habislah anak-anak kita, cucu kita pakat balik ke rumah Tok Wan, balik kumpul ramai-ramai keluarga. Tuan-tuan tanya seorang-seorang anak tuan-tuan, daripada yang sulung sampai yang ke bongsu, tanya dia, Along, Angah, Acik, apa semua habis tanya. Ayah nak tanya ni, cuba kamu sebut satu-satu sifat Allah. Sifat 20 daripada 1 sampai 20, cuba sebut. Kalau anak kita boleh jawab, insya-Allah kita selamatlah kot. Bahagian tu, bahagian agama tu, insya-Allah lah, okey lah kot. Tapi kalau dia tak boleh jawab, tuan-tuan fikirkanlah. Sebab tu Nabi sebut dah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah pada hadis Nabi ni, Nabi nak masukkan ibaratnya kain yang berwarna putih. Putih ni tak ada color, kosong. Bergantung atas apa color yang jatuh atas dia, maka berubahlah warna dia. Fitrah putih. Kemudian Nabi kata fa'abawahu, maka kedua ibu dan bapanya lah, ibu dan bapanya lah, yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Mak bapak dia lah yang nak menentukan anaknya jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Maksud Nabi dalam hadis ni, mak bapaknya lah yang nak menentukan agama anaknya esok, agama Islam atau bukan Islam. Sebab tu pesan untuk guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata zaman lah bukan lagi zaman nak fikir anak kita nak kerja apa. Bukan tuan-tuan. Kerja berlambak-lambak, tak payah risau, tak payah pening. Orang asli dalam hutan pun boleh hidup. Kita duduk tengah bandar, takkan tak boleh hidup. Orang asli SPM pun tak ambil, boleh hidup kenyang menyanda, perut buncit menyanda kat pokok kelapa. Elok aja hidup. Kita yang hidup di tengah-tengah pekan, tengah bandar ni, macam-macam orang keliling ada, jiran tetangga punya ramai, takut tak boleh hidup. Dia duduk dalam hutan seorang-seorang dia boleh hidup. Orang gila, gaji pun tak ada, kerja pun tak ada, slip gaji tak ada, harta tak ada, nonong jalan kat trafilat, jaga jalan tak bertauliah. Pusing sana pusing sini. Ada makan cukup, tangan kanan pegang teh ais, tangan kiri pegang Milo ais. Elok minum cukup, makan cukup. Tu orang gila Allah nak tunjuk.
Orang gila yang tak ada apa pun aku jamin rezeki, apatah lagi kamu yang waras. Takkan tak boleh nak fikir. Bab dunia bukan satu masalah. Bab dunia tak ada masalah. Masalah yang sebesarnya, yang sebenar-benar masalah akhirat kita, agama kita. Agama kita pun. Sebab tu kata Tok Guru, ini zaman kita kena fikir anak kita agama apa. Sebab belum tentu selamat. Zaman akhir zaman sekarang ni, Allah telah menggoncang akidah kita, khususnya kita di Malaysia. Digoncang akidah. Kalau tak dijaga betul-betul, mudah saja terkeluar daripada Islam. Hari ni Kristian dah boleh pakai. Dan macam mana esok-esok akan datang. Dahlah bukan setakat dia dah pakai nama Allah, nak pakai nama solat juga. Mana ada kita pernah guna perkataan solat pada semayang agama lain? Pernah kita kata, itu acong pergi solat dekat tokong. Ada? Mana ada? Solat, makna solat ialah mula dengan takbir, sudah dengan salam. Tu solat. Solat bukan makna dengan perkataan makna sama dengan semayang. Semayang tu umum, solat khusus. Nampak? Lepas tu benda ni habis. Jadi masalah. Nak bila dia dah campur aduk, nak benda ni mesti menjadi satu kerisauan kita kepada kita umat Islam. Sebab itulah dalam mana-mana kitab kebiasaannya ulama akan letak kepentingan atau kelebihan menuntut ilmu bab yang paling depan sekali. Sebab inilah yang paling mustahak. Bab ibadat ke, bab taharah ke, bab-bab yang lain semua kat tengah atau kat belakang. Bab zakat lagi belakang. Bab haji pun lagi belakang. Tapi bab depan sekali menuntut ilmu. Kerana apa? Kalau yang ni kamu tak lepas, menuntut ilmu ni kamu tak lepas, tak payah ceritalah bab semayang, tak payah cerita bab zakat, tak payah cerita bab haji. Apa pun tak ada apa. Sebab apa-apa pun dia mula dengan ilmu. Barulah bila ilmu tu betul, baru semayangnya betul, baru zakatnya betul, baru hajinya betul. Habis semuanya jadi betul. Ini tak. Ada. Baik. Dan jadi dalam kitab ni Nabi SAW bersabda, Nabi kata aqrabun nasi min darajatin nubuwah. Aqraba artinya terhampir, yang paling hampir. Itu maksud dia. Dia aqrabu ni itu apa disebut sebagai isim tafdil. Maknanya yang ter sangat. Maksudnya tu. Makna yang paling hampir atau yang tersangat hampir an-nasi, iaitu manusia yang paling hampir, paling dekat min daripada darjat an-nubuwah, darjat kenabian. Manusia kitalah manusia biasa yang bukan nabi. Manusia kata Nabi yang dekat sangat dengan darjat kenabian. Dia bukan Nabi, tapi dia dekat dengan darjat Nabi. Manusia mana? Iaitulah kata Nabi, ahlul ilmi, ahli ilmu. Ahli ilmu ni Tok Guru kami syarah apa makna ahlul ilmi. Ahlul ilmi tak semestinya orang tu Tok Guru, tak semestinya dia seorang ulama. Walaupun dia bukan ulama, bukan Tok Guru, bukan ustaz, bukan ustazah, tapi dia mencintai ilmu. Maksud mencintai ilmu, pantang ada majlis ilmu dia akan pergi. Kalau tak ada apa-apa masalah pada dia, tak ada urusan lain yang penting, dia akan pergi duduk menadah kitab, pergi mengaji, mencari ilmu. Maka orang ni automatik sudah termasuk sebagai ahlul ilmi. Itulah ahli ilmu. Itu ahli ilmu. Maka orang ni kata Nabi, ahli ilmu ini ialah orang yang terhampir dengan darjat kenabian. Wa ahlul jihadi, dan juga ahli jihad. Ahli jihad ni maknanya ahli perjuangan lah, ahli haraki. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusul. Kemudian Nabi terangkan pula yang dimaksudkan orang yang mempunyai ilmu itu, maka iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah. Maksud ahli ilmu itu kata Nabi ialah orang yang menunjukkan atas manusia lain. Dia ajar manusia lain atas jalan agama yang diajar oleh Rasul-Rasul Allah. Maknanya dia tunjuk
mengajar ni dia ada dengan dengan dua cara. Dakwah Nabi itu dengan dua cara. Satu dipanggil dakwah lisan, satu lagi dipanggil dakwah bil hal. Dakwah bil lisan dengan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan, lisan ni makna mulut lah, makna bercakap. Ini bercakap, kita ajar orang dengan kita bercakap. Lepas tu Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Maksud sepotong ayat bukan mesti kena sepotong ayat, itu kias. Maknanya sikit pun tak apa kamu sampaikan, itu maksud dia. Yang ni saya puji golongan tabligh. Walaupun kadang-kadang di antara mereka bukan ustaz pun, tapi dia cuba buat usaha dakwah. Dia pergi rumah ke rumah, dia ajak orang kepada kebaikan. Walaupun mungkin dia tak hafal Quran, dia tak hafal hadis, tapi dia cuba untuk ajak orang kepada kebaikan. Paling-paling tidak, jom pergi masjid, dia ajak gitu. Itu disebut sebagai balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Itu ahli ilmu lah tu. Itu dakwah bil lisan namanya. Kita dakwah dengan kita bercakap, cakap kebaikan-kebaikan. Yang kedua dipanggil dakwah bil hal. Bil hal ni maknanya hal keadaan. Kita dakwah dengan keadaan, dengan akhlak, dengan perbuatan. Mungkin cakap tak pandai, tapi kita buat, menyebabkan apa kita buat tu orang ikut kebaikan. Sebagai contoh, Ustaz Abid Liu, kan? Ustaz Abid Liu dia ada dua-dua. Dia boleh dakwah bil lisan, dia boleh berceramah, dan dia juga dakwah bil hal dengan perbuatan. Dia tolong orang, dia tunjuk. Ada orang kata dia riak. Riak tak riak itu bukan persoalan, sebab riak tak riak kita tak boleh baca secara zahir. Itu dalaman. Mana kita nak tahu riak ke tak riak ni, ikhlas seseorang itu dengan Tuhan. Benda tu benda dalam hati, mana boleh kita baca. Kalau betul Ustaz Abid Liu dia buat tu sebab dia nak mengharapkan manusia puji dia, mengagung-agungkan kepujian makhluk, barulah dinamakan riak. Ya, tapi kalau dia buat tu dengan tujuan dia record video apa semua supaya orang lain tengok, orang lain akan buat macam dia buat. Mana orang lain akan sama-sama gak tolong orang yang susah. Itu dipanggil dakwah bil hal. Dia dakwah dengan cara menunjukkan sifat-sifat yang baik supaya orang boleh mencontohi sifat yang baik tu. Tu. Sebab tu soal menunjuk ni tak semestinya bila orang tu buat benda baik depan orang ramai dikira riak. Jangan kira gitu. Kalau macam tu, tuan-tuan semayang maghrib tadi habis semua riak. Dah tunjuk kat orang semayang, kenapa tak semayang kat bilik seorang-seorang? Jadi itu bukan riak. Itu dipanggil syiar. Menunjukkan syiar agama. Lepas tu tak ada masalah kalau kita buat baik dan pamer pada orang. Yang masalah hati mengharapkan kepujian makhluk, baru itu dinamakan riak. Bila kita buat suatu kebaikan, kita harap orang puji kita, itu baru salah, itu baru silap, itu baru namanya riak. Tapi kalau kita buat kebaikan, orang puji ke tak puji, kita tak heran pun. Dan tak nak kata puji pun tak apa, nak kutuk pun aku tak kisah. Itu baru tak ada riak. Mana dia buat tu, itulah yang sebenar-benar ikhlas. Tu. Itu kita kena faham betul benda ni. Lepas tu jangan sampai pula kita takut nak menunjukkan kebaikan sebab takut riak. Bukan begitu. Tunjuk saja kebaikan, tapi hati yang kita kena jaga. Sebab tu setengah pandangan ulama kata siapa yang menolak amal kerana takut riak, dia sudah riak. Contoh, imam tak datang, imam tak dapat datang, orang pun tolak dia. Syekh, sila Syekh, naik Syekh jadi imam. Dia pun kata saya tak mau jadi imam, takut riak. Dia sudah pun riak, kata ulama. Sebab dia menolak amal kerana takut riak. Dia sudah menunjukkan seolah-olah kononnya dia tu tawaduk. Itu riak dah lah tu. Jadi kita buat je lah. Jadi imam ke jadi makmum, tak kira semayang, kan? Setan datang nak cocok hati kita, nak kata hebatmu jadi imam, tepihlah ke tepi, jangan layan, kan? Jangan layan, pergi layan, memang dalam ramai-ramai aku paling reti sekali, memang jadilah rosak. Tapi kalau kita tak layan dia, kan? Kita buat je lah. Tak ada masalah. Jadi ke tak jadi ke macam mana ke. Sebab kita bukan mengharapkan kepujian makhluk.
Kan? Apa saja kebaikan kita buat, nak Allah dah puji kita, cukuplah, memadai Allah puji kita. Apa nak harap makhluk puji kita? Makhluk puji kita boleh dapat apa? Dia boleh bagi apa? Baguslah ni, bagus tu dia sebut. Dia nak bagi anak kunci syurga kat kita, tak boleh bagi. Dia nak jamin kita masuk syurga Allah, dia tak boleh nak jamin. Tak payah kata kita, dia pun tak boleh jamin diri dia. Nah, jadi tak ada apa sebab. Ada pun orang puji kita, kemudian kita rasa gembira, itu tak salah, menjadi fitrah bagi manusia. Nah, bila dipuji itu gembira. Peliklah kalau orang puji tapi dia nangis. Nampak? Biasanya orang puji kita pun senyum, tak ada masalah. Yang tak bolehnya senyum tak sudah-sudah, setahun senyum. Nah, orang puji tu sekali je, tapi dia terlampau membangga-banggakan, situ baru salah. Sekali tu je tak apa lah, biasalah tu kan. Normal lah. Baik. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu, kata Nabi, iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia. Tunjuk itu dengan tadi saya sebut, sama ada dakwah bil lisan atau dakwah bil hal. Kita buat, tak boleh buat dua-dua, jangan sampai tak buat satu pun. Nah, kalau boleh buat dua-dua lagi bagus. Dakwah cakap boleh, dakwah perbuatan pun boleh. Itu atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah. Perbuatan ni tak semestinya dia akhlak. Tunjuk akhlak yang baik. Kadang-kadang kan kita bawa kereta, lepas tu jalan tu sangkut jam, ada traffic light kat depan, ada kereta dari sebelah lorong kita, kereta yang bertentangan, dia nak masuk simpang kat tengah tu, kita ada situ. Apa salahnya kita kalau ke depan pun jam juga, kita pun pak bagi lampu, bagi dia masuk. Nampak? Bagi dia masuk. Hatta Cina sekalipun, hatta kafir sekalipun, bagi dia masuk. Itu akhlak yang baik. Tolong orang, tu dikira tolong dah tu. Orang tu angkat tangan, terima kasih bagi saya lalu. Tak apa kan? Kalau kita tunjuk semua akhlak-akhlak yang baik ni, tak ada lah fitnah. Orang kafir pun dia akan fikir, orang Islam ni baik. Tapi hari ni kita jenis dengki mendengkilah apa sebagainya. Itu yang macam mana kita nak tunjukkan agama kita ni memang agama yang baik. Akhirnya jadi orang kekutuk ke agama. Sebab tu dengan silap kita yang sedikit, kadang-kadang maruah agama tu tercalar. Kalau maruah diri kita je tercalar, tak apalah, nama kita seorang. Tapi kalau sampai melibatkan agama, tak ke kita dah jadi kira macam berdosa besar dah. Nak sampaikan sebab silap kita, orang tuduh Islam ni teruk kan? Padahal bukan Islam yang teruk, kita. Sebab tu akhlak penting, nak budi pekerti, nak tolong menolong dan sebagainya. Nampak kawan tu dia pegang barang banyak, bawa keluar daripada shopping, kedai runcit tu, dia beli barang banyak. Lepas tu dia nak buka pintu kereta, tak lepas sebab tengah pegang barang banyak. Kita nampak apa salahnya, biar saya tolong bukakan pintu, walaupun orang tu kita tak kenal. Kita nak kira kenal dulu baru nak tolong. Jangan kira macam tu. Buat tunjuk inilah namanya dakwah bil hal. Silat-silat orang tu akan terkenang, baiknya. Oh, ini orang Islam baguslah, ini agama memang baik. Sebab Cina dan India ni dia boleh ubah agama dia. Boleh tak boleh kita tengok. Cina asal agama dia Buddha, India asal agama dia Hindu. Tapi berapa ramai dah yang tinggal Buddha dan Hindu? Tak ramai dah. Ramai Cina dah keluar Buddha dah. Jadi mana? Bila dia keluar daripada Buddha, dia ada pilihan. Dia nak masuk Islam atau Kristian. Tapi kenapa ramai sangat pergi pilih Kristian? Kenapa tak masuk Islam? Ada masuk Islam tapi tak ramai. Kristian ramai lagi. Banyak ada Cina hari ni, Cina Kristian. Beramai India Kristian. Dia dah tinggal dah agama Buddha dia, tinggal agama Hindu dia. Tapi bila dia tinggal dalam banyak-banyak agama tu, dia pilih Kristian. Kenapa dia tak pilih Islam? Itu kita kena tanya balik diri kita masing-masing. Kenapa orang tak nak teringin nak tengoknya nak masuk Islam? Adakah kita sempitkan Islam tu untuk bangsa kita Melayu sahaja? Ataupun pula nak kerana Islam tu imej je tak nampak elok pada pandangan orang bukan Islam, sehingga kan orang jadi tak nak masuk kepada Islam dan lebih suka pula nak masuk kepada Kristian. Jadi benda ni kita kena buat bersama. Itu pentingnya ilmu, supaya kita dapat mendakwah orang, sama ada dakwah dengan lisan atau dakwah dengan hal keadaan, yakni sikap dan akhlak.
Baik. Kemudian kata Nabi lagi, wa amma ahlul jihadi, adapun orang yang perang sabil itu, perang sabil ni, sabil tu maksudnya jalan, sabilillah, sabil tu jalan, li tu bagi Allah, Allah lah, sabilillah gabung dia, jalan jalan bagi Allah, maknanya berperang di jalan Allah. Itu maksudnya, itu maksud perang sabilillah. Berperang tu tujuan dia berperang, perang ni gaduh lah, takkan perang ni osong-osong ke. Perang ni gaduh, makna bukan sakat gaduh-gaduh biasa, bunuh-membunuh, angkat senjata. Kalau zaman Nabi dengan pedang, zaman kita sekarang dengan senjata senapang M16 ke apa ke. Nah, jadi itu namanya perang. Dan perang yang dibenarkan dalam Islam, perang fi sabilillah. Maknanya dia berperang atas jalan Allah, kerana Allah dia berperang, bukan kerana yang lain. Bila dia berperang kerana Allah, baru syahid. Ada. Kalau perang kerana bangsa dan negara saja, tak selesai lagi. Dia kena perang tu kerana Allah. Bangsa negara nombor 2, nombor 3. Allah dulu nombor 1, maknanya kerana Islam. Ada. Itu kita kena faham dulu. Jadi dia kata Nabi, orang yang dikatakan perang sabilillah itu, maka iaitu perang mereka itu dengan segala pedang mereka akan kufar. Mereka angkat senjata, angkat pedang untuk bertentang, berlawan dengan musuh-musuh kufar. Kufar ni maksudnya puak-puak kafir, lawan orang-orang kafir. Dan kafir di sini bukan semua kafir kita boleh lawan. Kafir di sini ialah kafir harbi. Dia ada dua, satu kafir harbi, satu lagi kafir zimmi. Kalau pecah banyak lagi ada lagi, tapi yang paling asas dua ni. Kafir zimmi, kafir yang aman, yang dia tak menentang umat Islam. Orang yang kafir zimmi kita tak boleh bunuh dia, tidak halal darah dia, malah haram pula. Kita kena jaga dia, dan kita kena jadikan dia sebagai mad'u, tempat kita nak menyampaikan dakwah. Ajak dia kepada Islam, dekati dia, kawan dengan dia, tak salah. Tapi kafir harbi ialah kafir yang terang-terang menentang Islam. Dia tunjuk, memang jelas dia tunjuk, memang dia tak nak Islam, dia dengki dengan Islam, dia benci Islam. Orang ni ialah dinamakan sebagai kafir harbi. Tak kira siapalah, Kristian ke, Yahudi ke, Hindu, Buddha ke, apa ke, tak kisah. Kalau dia tak lawan Islam, dia kafir zimmi. Kita boleh berkawan dengan dia, tapi jangan sampai tahap sahabat, kawan sahaja, kawan sebagai kemanusiaan, untuk hidup sama-sama harmoni atas dunia. Tapi buat sahabat tak boleh, kawan sahaja biasa, untuk urusan duniawi tak ada masalah. Tapi bila kafir harbi, itu tak boleh kita bagi can, sebab dia musuh ketat umat Islam. Nak musuh. Sebab tu kita macam hari ni, kita nak angkat senjata, nak bunuh kafir-kafir harbi yang benci kepada Islam, tak boleh main terus-terus angkat senjata. Kalau keadaan waktu tu, uruf keadaan wakil di tempat tu, musuh tak angkat senjata, kita tak boleh angkat senjata. Musuh kita tak angkat pedang, kita tak boleh angkat pedang, kan? Jadi akan rosaklah muruah agama. Bila musuh tak angkat pedang, kita angkat pedang, orang akan kata Islam ekstrim, Islam jahat, Islam bunuh orang. Jadi waktu tu bukan itu kesesuaian. Habis macam mana kita tetap nak lawan? Lawan tetap lawan. Habis macam mana nak lawan? Apa yang dia buat kat atas kita buat cara tu juga. Dia lawan dengan kita hujah, kita lawan balik dengan hujah. Maka hujah tu ibarat pedang, kan? Macam sekarang mereka bersungguh-sungguh dalam ekonomi mereka, sehingga kan pulun sungguh dia nak jual produk dia. Dia tahu kalau letak tulisan dia, orang tak beli, maka dia tulis cap Bilal, cap masjid, supaya nak boleh laku. Maka kita lawan dia. Lawan macam mana? Itu yang dipanggil jihad ekonomi. Kita lawan ekonomi, maknanya kita bersungguh-sungguh membeli produk orang kita, kan? Bukan kita suruh boikot terus, bukan jangan terus beli, maknanya mendahulukan produk orang kita dulu. Islam dulu menjadi keutamaan. Memang itu sepatutnya sifat kita daripada dulu pun. Nak jadikan segala yang datang daripada Islam itu menjadi satu bentuk keutamaan.
Bila tak ada pilihan dah, baru pilih yang lain-lain tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi selagi ada pilihan daripada orang Islam, pilih orang Islam. Ni bila kita bawa ni BMF ni dah mula slow dah. Dulu bukan main pam. Sekarang dah slow balik dah. Tak bunyi dah. Pergi balik kedai bukan Islam. Nah, ni kita kempen ni bukan bermusim. Sepatutnya menjadi satu perkara istiqamah dalam diri kita. Lepas tu ada gak dia pikai, alah ustaz sembang, dia kata. Dan ustaz pakai telefon jenama kafir ke jenama Islam, dia tanya. Betul juga. Kita kata memang mana ada orang Islam buat telefon. Setakat ni semua orang kafir lah buat. Sebab tu saya sebut tadi bukan suruh boikot. Kita kata mendahulukan produk orang Islam. Sekarang ni ada tak produk orang Islam dari sudut telefon handset ni? Tak ada, tak apalah kita pakai yang bukan Islamnya. Tapi andai kata ada orang Islam kita buat, sokong yang Islam tu. Itu cerita dia. Kan? Jadi maknanya meletakkan Islam menjadi keutamaan, kepentingan dalam diri kita, dalam hati kita. Ada. Ini pelik manusia. Ada tu dah lah tak nak hantar anak mengaji tahfiz atau pondok, tak apalah kalau hantar sekolah kebangsaan pun boleh tahan lagi. Ni dak dia hantar sekolah Metodis, sekolah orang Kristian. Apa jadahnya ni? Nampak? Macam mana yang kita kata meletakkan Islam jadi keutamaan? Hantar nak hantar anak sekolah tahfiz pondok, tak apa lagi lah. Patut memang itulah sepatutnya, tapi tak nak. Tapi yang dia hantar sekolah agama lain tu apa jadah? Nak jadikan anakmu Kristian ke benda? Ada jenis begini. Kan? Lepas tu bila anak tu dah tak semayang tak apa, baru dah nak garu kepala. Kenapa anak kita jadi macam ni? Dah, kita yang mencorakkan. Tadi hadis saya sebut awal tadi. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah yang nak menentukan anak ni. Jadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Dia begitu. Baik. Jadi mengangkat pedang mereka itu akan kufar, lawan. Jadi pedang di sini memang dalam hadis dia sebut pedang lah. Bi asyafihim. Itu makna dengan makna pedang. Tapi pedang di sini ulama mentafsirkan dengan banyak perkara. Maksudnya dengan kita kalau ikut wakil keadaan di tempat kita. Kalau tempat kita lawan musuh lawan kita dengan hujah, maka maksud pedang itu hujah. Kita lawan balik pun dengan hujah balik. Samalah ni depa nak pakai kalimah Allah dalam apa nama Bible depa ni, depa gunakan kaedah mahkamah, kita masuk balik kaedah mahkamah. Lepas tu ni sekarang ni dalam usaha nak bawa masuk balik usul ni dalam mahkamah rayuan. Mana kita akan fight balik, lawan balik untuk seboleh-bolehnya tidak membenarkan kalimah Allah diguna pakai oleh orang Kristian. Yang beria-ia sangat orang Malaysia, Kristian Malaysia nak pakai sangat nama Allah. Ni apa jadahnya? Amerika lagi kuat Kristian. United Kingdom tu lagi kuat Kristian, tak pakai perkataan Allah. Dia tetap pakai God dia, Jesus dia. Apa yang kat Malaysia ni nak pakai sangat perkataan Allah? Tak lain tak bukan dia ada tipu muslihat lah. Tujuan dia sebab nak mengkristiankan orang Melayu. Sebab mereka tengok dah, orang Cina senang dikristiankan, orang India senang dikristiankan, tapi main dengan bangsa Melayu payah. Dia punya pegangan terhadap Islam tu kuat. Kan? Sebab tu nenek moyang kita 446 tahun dijajah tentera kafir, tak ada siapa jadi murtad. Kuat dengan pegangan Islam. Sebab tu saya cakap, cuba tuan-tuan cari bangsa yang atas dunia ni, bila sebut bangsa tu, itulah agama dia. Kan? Bangsa mana? Yang bila sebut nama bangsa tu, itulah nama agama dia. Ada dua bangsa je atas dunia ni. Yang pertama bangsa Israel. Bila sebut Israel, orang akan kata agamanya Yahudi. Tak ada orang sebut Israel, tapi dia agama Buddha. Dah. Bila sebut Israel, Israel tu bangsa dia, agamanya mesti Yahudi. Bila sebut Yahudi, mesti orang faham itu Israel. Jadi kuatnya pertalian Yahudi dan Israel, Yahudi dan Israel. Satu lagi bangsa yang atas dunia ni, bila sebut bangsa tu menunjukkan agama tu, iaitu Melayu. Melayu, bila orang sebut Melayu, orang akan nampak Islam. Bila sebut Islam, orang akan nampak Melayu. Dia macam begitu kalau di tempat kita. Melayu Islam, Islam Melayu. Kuatnya pertalian hubungan antara Melayu dengan Islam. Sebab tu adat-adat orang Melayu penuh dengan seni-seni keagamaan Islam.
Habis semua benda berkait dengan Islam. Cuba tengok rumah orang dulu-dulu, depan rumah dia tu ada tangga. Tangga dia pula atas kecil sampai ke bawah dia lebar besar. Bukan saja buat seni tu, ada kait dengan agama. Kalau kita kira anak tangga tu ada 7. Tak ada orang buat 8, tak ada orang buat 6. Biasanya kalau yang jenis original, kalau yang baru ni tak tahulah. Yang jenis asalnya 7 anak tangga. Kenapa 7 anak tangga? Kerana dia berkait dengan 7 tingkatan nafsu. Itu dalam ilmu tasawuf ada ajar. Lepas tu kenapa atas dia kecil, bawah dia kembang? Sebab nafsu paling bawah ramai, nafsu paling tinggi, nafsu kamilah sedikit saja yang boleh dapat. Sebab tu atas dia kecil, bawah dia besar. Dia bukan saja-saja buat. Baju Melayu kita kenapa 3 poket? 1, 2, 3. Sini kosong. Patut buat apa? Biar kosong, buat je lah satu lagi alang-alang. Senang. Kalau kena kahwin salam kaut banyak sikit dapat. Ni nak ada buat 3 je. Atas ni kosong. Apa tak cukup kain? Tak, bukan pasal tak cukup kain. Kain ada. Dan nama buat 3. Kerana 3 tu ada makna dia. Poket-poket ni lambang dia bekal. Bekal untuk kita nak bawa sesuatu, kita simpan dalam poket. Maka nak menunjukkan setiap orang Melayu itu 3 bekal dia bawa. Apa bekal dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ilmu, 3 serangkai. Sebab tu yang satu tu kat atas ni dia duduk kat jantung. Itulah tauhid, duduk di hati. Fiqh dan tasawuf. Sebab tu poket tu belah kiri, bukan belah kanan. Nampak? Sebab jantung sini. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan saja-saja, sampai ke poket pun teliti dalam bab agama orang Melayu kita. Ni butang, 2 atas dekat tekak, lagi 3 kat bawah. Kebiasaannya Raja Melayu. Semua sekali ada 5. Kenapa 5? Rukun Islam itu 5. Jadi tunggak, tegak di tengah-tengah bagi setiap orang Melayu Islam. Memegang 5 rukun yang dia bawa. Kemudian kenapa 2 ditekak? 2 ditekak itu 2 kalimah syahadah yang dilafazkan dengan anak tekak ni. Aduh. Semuanya ada kait. Bukan saja-saja buat. Seni tu maknanya nak menunjukkan kuatnya perhubungan antara Melayu dengan Islam. Sebab tu orang Melayu suatu ketika dulu jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang hebat, bangsa yang disegani. Sebab apa? Sebab Saidina Umar sebut dah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan Allah dengan sebab kita bersama Islam. Siapa sahaja yang bersama Islam dan mengangkat Islam, maka Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang tidak bersama Islam, meninggalkan Islam, maka tidak ada lagi kemuliaan padanya. Malah bila kemuliaan sudah tidak ada, maka jadilah kehinaan. Sebab tu hari ini orang Melayu kita dah mula dihina. Sebab apa? Sebab orang Melayu sudah mula meninggalkan Islam. Nampak? Mana ada tinggal Islam, Ustaz? Bukan maksud tinggal Islam tu jadi kafir terus, tapi tadilah meninggalkan kefahaman Islam, ilmu-ilmu Islam tak ada. Yang macam Nabi sebut di akhir zaman, umat aku umat Islam tinggal nama sahaja. Ini yang banyak, tinggal nama je lah. Kefahaman tak ada. Apa itu akidah, apa tu mazhab, silap-silap. Imam-imam, ulama-ulamanya pun dia tak reti nak sebut kan. Tapi sebut nama artis kenal sangat. Sebut nama pemimpin politik kesukaan dia, ramai sangat dia boleh sebut. Tapi nak suruh senarai nama alim-alim ulama, nama tok-tok guru, nama wali-wali Allah, tak boleh nak bubuh. Jadi kod mana kita? Adakah dunia lebih banyak di hati kita atau akhirat lebih banyak? Kalaulah kita nampak gaya dunia kita lebih banyak di hati, tanya balik pada diri kita masing-masing, agak-agak pintu syurga mana nak buka untuk kita kalau begitu. Kalau kita meletakkan dunia lebih utama daripada akhirat, syurga mana kita nak boleh masuk? Sebab tu perkara ni bukan perkara yang ringan-ringan, bukan perkara yang remeh-temeh. Keadaan agama kita pada hari ini terlampau runcing, terlampau dalam keadaan sangat-sangat bahaya. Sebab tu patah orang dulu-dulu kata, sungai yang tenang jangan disangka tiada buaya. Sama juga, jangan tengok agama kita nampak tenang je, tapi jangan ingat di dalamnya ada orang cuba nak rosakkan agama kita daripada dalam. Dan keadaan agama kita ni diibaratkan seperti kayu yang dimakan anai-anai. Daripada luar zahirnya nampak elok sahaja, tapi bila ditengok bahagian dalam sudah berlubang dan tunggu masa untuk roboh. Begitulah agama kita dalam negara kita hari ini. Nampak elok je, macam tak ada apa-apa je. Tapi kosong dalam sudah berlubang.
Kosong macam mana? Tak ada apa-apa. Tanya ramai-ramai ambil tangkap seorang budak muda, tanya dia bab agama. Tak erti. Tak payah kata Melayu, Arab. Dia buat dalam TV tu wawancara orang Arab ni, bukan orang Melayu, orang Arab. Dia tanya, minta suruh orang Arab tu baca suratul Ikhlas. Tak boleh baca. Dia kata, "Madza ikhlas?" Apa dia ikhlas? Padahal suratul Ikhlas bukan panjang, pendek je. Arab tak boleh baca lah suratul Ikhlas. Itu orang Arab. Dan kalau orang Arab tak erti dah orang Melayu. Ini zaman dia. Ini zaman dia. Jangan lagi kita nak orang cakap apa, bukan langsung tak boleh nak sonok sikit-sikit tak apalah, tapi yang kita kena fikirkan ni bab agama kita ni. Dah habis cukup-cukuplah bahagian hiburan. Ni tak habis-habis menyanyi melalak. Tak habis-habis drama, tak habis-habis anugerah sana anugerah. Sibuk nu artis kahwin bukan main sibuk satu Malaysia. Ni Alofa kahwin, kecoh satu Malaysia. Nak buka apa pun tajuk dia je. Ulama meninggal dunia seorang pun tak ambil tahu. Buat tak ada sebab apa je. Pada ulama meninggal dunia, sebut dalam kitab Jauharul Mauhub, seluruh alam bersedih. Kerana satu lagi rahmat Allah sudah diangkat. Rahmat Allah diangkat. Tanda rahmat Allah diangkat, dimatikan alim ulama. Kerana ulama-ulama itu membawa rahmat Allah. Tiba-tiba seorang tak ada, rahmatnya diangkat. Lepas tu kata tok guru kami, kadang-kadang satu tempat tu Allah tahan azab. Kalau ikut jahat-jahat dah, tapi Allah nak turun bala, nak turun azab, tapi tertahan. Kerana di kawasan itu ramai lagi alim-alim ulama yang tiap-tiap malam mereka bangkit tahajud berdoa kepada Allah untuk selamatkan umat. Ya Allah, janganlah engkau siksa umat ini. Minta doa. Sebab Allah kasih pada dia, Allah makbul doa dia, tertahan azab. Tapi kalau seorang-seorang orang yang berdoa macam ni dah tak ada, pergi, siapa lagi nak doa? Bila tak ada dah doa daripada golongan alim-alim ulama ni, maka tunggulah azab yang seberat-beratnya akan menimpa seluruh umat. Akan turun habis. Tu. Sebab tu kita kena sanjungi. Jangan sampai orang tu dah tak ada, barulah nak kata kita kehilangan seorang mutiara. Tapi masa dia ada, buat tak erti. Dia dah tak ada, barulah nak kata ni mutiara. Mutiara kita dah tak ada, seorang lagi meninggalkan. Masa dia ada, bukan nak ambil berat. Tak ambil tahu. Tu dia. Jadi segala pedang mereka akan kufar kerana meninggikan agama Islam. Tujuan dia berperang, tujuan dia berjihad, tujuan dia berlawan sebab nak tinggikan agama Islam. Kalau di tempat kita ni, kita syorkan jihad kita atas nama jihad ekonomi. Tujuan kenapa jihad ekonomi? Nak meninggikan agama kita, supaya biar nampak Islam itu paling atas, produk Islam paling hebat, tu kena buat sungguh-sungguh lah, Yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah, semua itu datangnya daripada Rasul Allah. Maka daripada hadis inilah ulama menyimpulkan bahawa orang yang menuntut ilmu itu hampir setara dengan orang yang keluar berjihad. Sebab itu dalam bab asnaf zakat, salah satu daripada 8 golongan asnaf zakat disebut orang yang pergi berjihad, berjihad fi sabilillah. Maka dalam konteks berjihad itu dibahagi kepada dua. Pertama, berjihad dengan mengangkat pedang. Yang kedua, berjihad dengan mengangkat ilmu. Maka sebab itulah boleh diberikan zakat kita kepada golongan yang betul-betul bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, kerana mereka dikira sebagai orang yang berperang fi sabilillah. Kenapa dia berperang fi sabilillah? Kerana dia mengangkat senjata ilmu untuk mempertahankan Islam di masa akan datang. Mereka yang menuntut ilmu agama ni, merekalah yang akan mempertahankan Islam di masa akan datang. Maka mereka dikira sebagai orang yang berperang fi sabilillah. Maka boleh diberikan zakat kepada mereka. Jadi itu yang dapat kita kongsikan pada malam ni, dan kita akan sambung kuliah kita akan datang dengan izin Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullahi fil ardi, hadis yang seterusnya. Jadi kita berhenti setakat ni dulu Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma. Ni kita ni nak masuk Ramadan dah,
Ramadan ni biasanya 29 hari. Nasib-nasib kadang-kadang dapat 30. Nabi sendiri pun sepanjang usianya, Nabi sempat puasa 9 kali Ramadan sahaja. Daripada 9 tu 8 daripadanya 29 hari sahaja. Sekali saja Nabi dapat bilangan tahun waktu tu 30 hari genap Ramadan. Kita kadang-kadang kita tak perasan. Sebenarnya kebanyakan yang Ramadan kita puasa ni 29 hari. Kadang-kadang dapat 30. Jadi 29 hari. Jadi telur masin kami jual tu kan, sebalang ada 9 biji je. Jadi kalau beli sebalang tak cukuplah sebulan Ramadan. Jadi kurang-kurang kena beli 3 balang. Tu sebut pasal 29 hari tu. Nampak? Kurang-kurangnya 3 balang lah kan. Baru boleh cukup sebulan Ramadan tu buka puasa dengan telur masin, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Jadi bolehlah tuan-tuan sekejap lagi lepas habis sembahyang Isyak, bolehlah tengok-tengok produk kami, membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan Sekolah Ustaz Siddiq Noh. Moga-moga dengan hasil bantuan tuan-tuan itulah kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umum di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.